Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Dewan Rakyat Panas, sahabat-sahabat semua. Seperti mana kita tahu, hari ini adalah sidang Dewan Rakyat khas untuk Perdana Menteri membentangkan rancangan Malaysia yang ke-12. Ya, jadi apa yang berlaku seawal parlimen ini bermula adalah kebiadaban ya daripada geng-geng pembangkang yang cuba untuk mengganggu dan juga memprovokasi Speaker Dewan Rakyat dan juga membuat tuduhan-tuduhan yang melampau ke atas Perdana Menteri kita. Jadi saya mau kita melihat bagaimana ya sikap-sikap pembangkang yang kita boleh lihat sebagai tidak bertemadun, sahabat-sahabat semua. Ya, sehingga kan Speaker pun mereka boleh lawan, ya juga turut ya membuat hinaan kepada Perdana Menteri, apatah lagi ya dengan undang-undang ataupun peraturan di dalam Dewan Rakyat. Jadi ini adalah satu perkara yang amat memalukan, dan seperti mana kita tahu juga hari ini ya ada pelawat daripada negeri ataupun negara Korea yang bersama-sama dengan di dalam parlimen hari ini. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita menilai sendiri sikap pembangkang yang begitu hipokrit, sikap pembangkang yang begitu biadab terhadap Dewan Rakyat yang mulia ini. Perkara yang berkaitan dengan standing order dibangkitkan selepas sesi soal jawab. Biasanya itu amalannya sebelum urusan lain. Hari ini tidak ada sesi soal jawab. Jadi atas sebab itu sebelum dimasukkan urusan sebagaimana ditentukan oleh Ketua Majlis, ini dah dibangkitkan hal berkaitan dengan standing order. Itu yang kita faham. Kota Baru, terima kasih. Tolong refer 11.3 Kota Baru. 11.3 standing order kita bagi jelas. Ini adalah sidang khas yang agendanya ditentukan oleh Perdana Menteri. Ya. 11.3. Very good. So, keputusan saya tamat. Betul yang berhormat. Betul yang berhormat. Tak kira persidangan khas itu memang ditentukan oleh Perdana Menteri sebagai, tapi tidak ada peruntukan yang mengatakan bahawa standing order tidak boleh dibangkit sebelum urusan ditetapkan. Oleh kerana dia tidak ada, mana takrifan saya take present. Dia peruntukan dia ada, peruntukan dia terserah dengan speaker memberi kebenaran atau tidak. Itu muktamad. Terima kasih. Siapa speaker ni? Ya berhormat Tuan Speaker. Kita tidak mahu yang menjadi speaker di Dewan ini adalah Yang Berhormat I am back, speaker. Bukan Yang Amat Berhormat Tambun. Yang Amat Berhormat Tambun telah mendahului speaker menolak usul yang dibawa oleh Macang. Ini yang tidak betul. Dilaporkan bahawa parlimen bukan mahkamah. Ini adakah Yang Berhormat Tan Sri Speaker dipengaruhi oleh Yang Amat Berhormat Tambun buat keputusan ini? Dengar, saya telah pun bincang. Kota Baru, jangan buat sangkaan jahat terhadap speaker. Okey. Order. Jelutung. Ada Muhammad, saya telah pun bincang untuk makluman Kota Baru. Saya telah pun bincang Macang tadi. Supaya saya katakan untuk berada dalam keadaan yang lebih tenang, kita nak semua orang dapat manfaat daripada hari ini. Sebelah sini pun mendapat manfaat, sebelah ini pun dapat manfaat. Yang penting sekali ialah bagaimana hari ini kita nak mendengar satu benda penting hari ini. Tetapi saya akan beruang. Selepas saja Perdana Menteri berucap, insyaAllah saya akan beruang. Speaker, isu ini merupakan isu besar. Isu melibatkan isu usul itu. Beluran, isu amat besar. Saya tak pernah kata isu dia melibatkan kerusi speaker. Kerana dalam peraturan mesyuarat, speaker yang memutuskan tentang usul 18. Saya yang tentukan. Saya akan tentukan. Tetapi soalnya Perdana Menteri mendahului speaker. Tidak, itu hal Perdana Menteri. Perdana Menteri sebut dalam luar parlimen. Itu bukan kuasa saya untuk. Itu hak dia. Dia sudah membuat keputusan bagi pihak speaker. Tidak. Dia tidak membuat. Speaker itu. Dia tidak dicabar oleh Perdana Menteri. Dia tidak membuat keputusan bagi pihak saya. Keputusan saya hari ini ialah saya akan memberikan ruang kepada Macang sebentar lagi. Itu keputusan saya. Sekarang ni saya nak teruskan dengan urusan seterusnya. Saya ada tetamu daripada luar. Okey, satu je. Dia akan dibagi peluang oleh speaker, tapi bukan sekarang. Berhormat sabar. Sabar itu iman. Ya berhormat. Satu je. Saya dapat kebenaran. Saya sebagai Ketua Whip PN nak dapat penjelasan, pencerahan. Adakah dengan membenarkan Macam membentangkan usul selepas daripada ini bermakna usul 18.1 Macam diterima? Tidak.
Saya akan memberi ruang macam untuk mana dia boleh bercakap bahas? sekali. Bukan soal bentang. Saya akan beri ruang apa juga yang dia nak sebut, dia sebut selepas PM. Ya, usul diterima atau tidak? Bukan. Saya nak bagi ruang dia bercakap. Tidak diterima macam mana nak bahas? Secara rasmi usul kalau usul tak diterima macam mana nak bahas? Saya akan beri ruang dia bercakap sekali lagi, okey? Sekarang tolong duduk. Mohon duduk. Jadi saya boleh katakan usul diterima. Saya akan beri ruang. Usul macam diterima. Jangan prejudge lah Kota Baru do not diterima macam mana nak bahas? Please do not put words into my mouth. Saya akan beri ruang. Ada 1 tahun 2021 Yang Berhormat Tambun masa itu jadi ketua pembangkang duduk di sini. Masa speaker bersidang, Yang Berhormat Tambun ada sebut, ni dia laporkan, speaker jangan sekongkol lindungi menteri. Saya nak kata speaker jangan sekongkol lindungi Perdana Menteri. Itu dulu. Speaker jangan Sekarang lain bersekongkol sudah. lindungi Perdana Menteri yang membuat ruling di luar speaker parlimen. Ya. Are you saying I'm repeating, saya ulang apa yang dikata oleh Tambun dulu. Di report. Baik, keputusan dia duduk di sini dulu. Dia Keputusan- kata kepada speaker pada masa itu. Kota Baru. Speaker. Ya. Kota Baru, please. Speaker peraturan, Speaker. Speaker peraturan. Speaker 36/6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa. Speaker, Kota Baru telah berulang kali menuduh speaker bersekongkol dengan Perdana Menteri. Itu adalah tuduhan yang serius. Tambun sebut. Saya minta beliau minta maaf dan tarik balik perkataan. Kota Baru tanya kenapa Saya Tambun ulang. mendahului speaker? Itu adalah satu sangkaan jahat, tuduhan serius terhadap speaker. Baik. Jelutong, Macang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahli yang berhormat, mesyuarat khas Dewan Rakyat bersidang mulai hari ini 11 September hingga 19 September 2023 selama 6 hari. Selaras dengan peraturan mesyuarat 11.3, peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, urusan mesyuarat khas ini ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan urusannya adalah sekajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. Tuan Ketua. Saya sedang Betul. Tapi oleh kerana Tuan Ketua terus saja membaca apa yang patut Tuan ke baca. Rakan-rakan saya nak bertanya, apakah usul yang dibawa oleh Macang itu dibenarkan untuk bahas ataupun tidak? Saya akan bagi ruang sebentar lagi. Bukan, kita nak tanya jawapannya sama ada boleh bahas ataupun tidak. Kalau boleh bahas, kita nak bahas. Speaker belum buat keputusan. Tunggu dulu. Tunggu lepas tu. Just be patient with me. Betul. Just be patient. Lepas ini saya akan We are going to be very patient kalau speaker jawab boleh dibahas selepas ini. Yang itu yang kita nak. Kalau speaker tak bagi jawapan bahawa usul itu tidak boleh dibahas, maka kita lain. Usul saya ditolak. Usul telah ditolak. Ya, jadi bahas Macam mana nak bahas kalau dah ditolak? Ya, saya kata. Sebab saya akan beri, malah kalau saya tak bagi ruang pun tak apa, cuma saya nak bagi ruang sebab saya tolak dan saya bagi ruang apa dia nak cakap sekali lagi. Cuma be patient. Saya Yang Berhormat tak tahu apa dalam kepala saya sekarang ni. So be patient. Jangan tanya sekarang. Saya kata tanya selepas. Tuan Ketua, sebab kita tak tahulah kita tanya. Takkan kalau kita tahu kita tak tanya. Saya ingat Ketua Pembangkang telah banyak kali jadi menteri. Selalunya urusan-urusan yang berkaitan selepas urusan kerjaan. So yang di Petua berapa kali banyak usul ditolak. Kebiasaannya Berhormat, apabila usul ditolak, masih ada ruang lagi. Macang boleh berbicara mengikut perasaan dia. Usul sudah ditolak. Usul sudah ditolak, tetapi yang di Petua boleh berikan ruang untuk berbicara. Itu sudah menjadi kelaziman. Duduk. Tak ada masalah. Tahniah kinabat tangan. Terima kasih. Saya suka. Saya tahu ini first day ni enjin tengah panas. Tak apa first day. Okey. Ahli yang berhormat, mengikut peraturan mesyuarat 5/3, saya dengan ini memberitahu majlis ini, iaitu bahawa Yang Berhormat Datuk Ahmad Amzad bin Muhammad alias Hashim, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, telah mengangkat sumpah
semasa di luar Majlis Mesyuarat Dewan mengikut jadual ke-6 dalam Perlembagaan Persekutuan pada Selasa 5 September 2023. Ada lagi pada petition. kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub, Ahli Parlimen Pulai yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang telah meninggal dunia pada 23 Julai 2023. Kita berdoa semoga Allah SWT mencucui rahmat ke atas Allahyarham serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh serta lagi beriman. Kepada yang beragama Islam diminta sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub, manakala kepada yang bukan beragama Islam diminta bertafakur. Al-Fatihah. Ahli-ahli yang berhormat, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kod pakaian untuk ahli Dewan Rakyat dan para pegawai di Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada Peraturan Mesyuarat 41F. Saya ingin memasyhurkan bahawa ahli Dewan Rakyat tidak perlu memakai tali leher apabila memakai long suit, manakala pegawai hendaklah memakai tali leher apabila. Alright guys, so itu dia sebentar tadi apa yang berlaku ya, sedikit bahang kepanasan. Ini mungkin pihak pembangkang cuba menunjukkan kuasa, cuba menunjukkan kononnya mereka bersuara, tetapi sebenarnya kita boleh nampak mereka seperti monyet-monyet yang meroyan, yang kelaparan di sana sahabat semua. Ya, sehingga mengeluarkan, menghina Speaker Dewan Rakyat, ya, menuduh Perdana Menteri kita. Dan inilah sebenar ya sikap pembangkang yang standardnya memang tidak boleh dipakai sahabat-sahabat semua. Adakah pemimpin-pemimpin seperti ini layak lagi dipimpin ataupun dipilih ya pada pilihan-pilihan raya yang mendatang ini? Semua itu sahabat semua Anda perlu fikirkan secara teliti. Sikap dan juga standard pembangkang yang tidak masuk akal. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walau-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sesampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, buaton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.